إذا شئت سهلا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan wa marhaban yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan untuk kuliah munajat sahur pada malam ini dengan tajuk merebut maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Puan Suriati Mansur selaku moderator selaku pengurusi JNI. Seterusnya bersama pengurusan JNI, tim pengurusan JNI, serta terima kasih juga kepada semua hadirin yang dapat meluangkan masa dan dapat merebut pahala yang insya-Allah Allah akan berikan pada munajat sahur malam ini bersama Ustaz insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, kita untuk mencari keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan dengan tasbih dengan Al-Fatihah dengan pimpinan Al-Ustaz. Semoga mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita persilakan Ustaz untuk memulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin. InsyaAllah Ustaz dipersilakan untuk meneruskan kuliah munajat sahur pada malam ini. Dipersilakan, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dibangkitkan. Alhamdulillah, syukur. Bukan semua orang boleh bangkit, bukan semua orang boleh bangun dengan awalnya pada pukul 4 pagi ni. Tapi dengan keberkatan dan kemuliaan bulan Ramadan, jadi kita boleh bangkit dengan semangatnya. Hanya kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keimanan, kecintaan kita kepada Allah. Tak ada lain dan tidak bukan. Hanya kita nak mencapai keredaan Allah dengan memohon, iaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah ampunkan dosa kita. Kita bangkit ni untuk apa? Nak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan. Itulah dikatakan maghfirah. Maghfirah ni pengampunan sangat besar. Seperti yang kita ketahui, dalam bulan Ramadan ni ada 3 peringkat, 3 fasa ni. Fasa pertama iaitu rahmat, fasa kedua maghfirah dan juga fasa ketiga dibebaskan kita daripada api neraka Allah SWT. Jadi sebelum saya mulakan, yang saya kasihi moderator kita pada pagi ini dan juga yang dikasihi juga dihormati Puan Rosniati selaku pengurusi Gubernur Iman dan juga barisan ahli jawatan kuasa Gubernur Iman yang saya juga kasihi, iaitu hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin, para guru, para doktor, para asatizah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Kita rasa bersyukur sangat dapat berhimpun pada pagi ni di sepertiga malam, pukul 4 pagi ni di sepertiga malam, dan pada malam yang penuh mulia ni. Dan seperti kita ketahui, pada bulan Ramadan ni memang Allah utuskan, Allah perintahkan semua malaikat Allah SWT turun ke bumi Allah untuk mencari hamba-hamba Allah ni, yang mana yang buat amal kebaikan.
diperintahkan seluruh malaikat Allah mencari. Dan kita harap nama-nama kita ni dicatat oleh para malaikat Allah dan disebut oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ni bangun ya Allah. Hamba ni ya Allah bangkit dengan berusaha bersungguh-sungguh. Disebut pula dengan Gemenut Iman. Jemaah-jemaah Gemenut Iman yang bangun bangkit ni terus masuk kuliahnya. Terus masuk munajat sahurnya pada pagi ni. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ni bulan diampunkan dosa. Bulan disucikan dosa-dosa kita supaya kita mencapai keredaan dan kita kemuncaknya untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah sebelum kita mulakan marilah kita sama-sama. Namanya pun munajat sahur. Jadi kita sama-sama pada pagi ini untuk kita bermunajat dulu. Bermunajat iaitu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita bangkit, kita tak tahu malam sebelum kita nak tidur ni, adakah kita ni dah dibersihkan ataupun kita dah memohon ampun daripada Allah SWT. Adakah kita ni, pengampunan kita ni terima oleh Allah SWT. Jadi sama-sama kita ambil masa sekejap untuk sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا.
وتوب علينا توبة نصوحا. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harap adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, astaghfirullahalazim. Ya, ya Allah, aku memohon keampunan daripada-Mu ya Allah, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kepada Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya dalam surah Al-Baqarah yang 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maka yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran kepada kamu. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Di sini, tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menawarkan pelbagai tawaran yang istimewa. Allah tawarkan kepada kita hamba-Nya dengan 1001 kebaikan ganjaran dan juga tawaran yang istimewa kepada hamba-hambanya yang suka beribadah dan juga yang beribadah di sepanjang bulan Ramadan. Dan semua amalan akan dibayar dan digantikan dengan pahala-pahala dengan ganjaran yang berganda. Masya Allah. Jadi kat sini kita bangun pun Allah ganjarkan. Kita bangun. Kita buka handphone tu pun Allah berikan pahala kepada kita. Kita buka, kita klik pula grup Gema Nur Iman. Allah bagi pahala. Kita masuk pula dalam Gema Nur Iman, dapat pahalanya. Kemudian kita beristighfar, dapat pahala. Dan kita berkongsi ilmu yang bermanfaat, dapat pahalanya. Kemudian kita lihat apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlis lisya'imi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa lahulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Yang mana yang bermaksud di sini, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh kita lah, kita buat sesuatu amalan kebaikan, maka akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang seumpamanya sehingga 700 kali ganda. Lalu Allah SWT berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Kenapa? Amalan puasa tersebut adalah untukku. Allah akan membalas segalanya dengan memberikan ganjaran. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan kerana-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis yang sahih. Yang mana kat sini kita boleh lihat setiap amalan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah SWT dengan 10 kebaikan.
Dan juga di dalam bulan Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda. Ni ada yang tengah siap-siap nak sahur ni sambil tu di dapur tu boleh buka lah. Munajat sahur. Maknanya berganda sambil buat sahur pun dapat pahala dan mendengar kuliah pun dapat pahala. Dengan munajat sahur pun dapat pahala. Dan digantikan dan digandakan balasannya 10. Kemudian dibalas lagi oleh Allah SWT sebanyak 700 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah. Dan kecuali hanya puasa. Puasa ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sendiri akan membalasnya. Membalas dengan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka. Dan juga yang kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok kita dapat berbuka, bahagia tak kita dapat berbuka? Ada tak orang yang berbuka muram? Muram dia buka. Tak ada. Berbukalah paling seronok. Yang paling seronok nikmatnya. Bila kita berbuka dengan azan terus doa, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqa aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita makan. Kita rasa seronok makan tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa sehari. Menahan, bukan setakat menahan daripada makan dan minum. Tetapi menahan dengan syahwat kita, nafsu kita. Menahan daripada kita buat perkara-perkara yang keji, yang tak baik, kita tinggalkan. Dan segala tu Allah membalasnya. Dan puasa ni, hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalasnya. Kemudian, kepada mereka yang berpuasa ni, Allah akan jadikan bau mulutnya tu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat ganda dibanding amalan lain, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya berbanding puasa di bulan lain. Kita dapat lihat bagaimana kelebihan kita berpuasa di bulan Rajab, di bulan Syaban dan juga di bulan lain, Muharram, di bulan-bulan yang lain akan digandakan oleh Allah SWT, tetapi di bulan Ramadan Allah akan gandakan. Begitu juga dengan perkara perbuatan dosa. Jadi kita kena elakkan tu pasal kena berpuasa. Berpuasa bukan setakat makan dan minum. Ada tingkatan-tingkatan bagi orang-orang Islam, orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. 3 peringkat. Islam, mukmin, beriman dan juga yang bertakwa. Jadi kita nak berebut puasa yang bertakwa. Puasa yang bertakwa, yang menuju kepada ketakwaan. Puasa orang yang Islam ni dia biasa. Dia hanya menahan makan dan minum. Ada yang tak solat, ada yang tak membaca Quran, yang tak buat amalan-amalan lain. Cuma puasa ialah sekadar puasa. Kemudian orang yang beriman, dia berpuasa dan dia melakukan amalan-amalan baik yang lain, amalan-amalan sunnahnya yang lain, amalan-amalan kebaikan yang lain. Dan pergi kepada yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak. Ini yang tajuknya pagi ni, munajat sahur ni, merebut maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang yang Allah bagi kepada umat Islam, kepada hamba-hambanya yang terpilih. Yang terpilih saja ni Allah bagi. Sebelum Ramadan ni kita dah doa. Kita dah berdoa dalam bulan Rajab, Syaban. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa balighna Ramadan. Inilah tanda kasih dan sayang Allah. Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu dan ayah-ayah, tak ramai yang masuk bulan Ramadan. Tak ramai. Malah ramai yang telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kita kena menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ketaatan dengan sebaik yang mungkin. Inilah peluang yang Allah bagi, peluang keemasan. Jadi rebutlah.
rebutlah peluang ini dengan sebaik yang mungkin dengan kita melaksanakan yang paling terbaik. Dengan sedekahnya, dengan amalan-amalan yang lain, buat yang terbaik. Amalan sedekah, kalau orang tengok ada infak apa, laksanakan. Dan saya menyuruh untuk membantu Gemenur Iman, perjalanan Gemenur Iman dengan menginfakkan supaya perjalanan program-program Gemenur Iman ni berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadi alhamdulillah sesi siangnya ada tadarus Quran. Kemudian ada kuliah-kuliah yang lain. Jadi kita bantu. Dan ini bukan kita sekadar membantu Gemenur Iman, tapi membantu diri kita sendiri. Peluang yang senang Allah nak bagi kepada kita. Dan kita boleh bersedekah makanan untuk yang berpuasa. Kita sedekahkan. Jadi saya nak di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih lah kepada jemaah Gemenur Iman yang mana menginfakkan makanan di Madrasah Taufik Al-Aziz. Saya wakil daripada madrasah mengucapkan jutaan terima kasih. Kerana memberi makanan dalam bulan puasa ni memang Nabi memang menyuruh kepada kita bagi makan orang yang berpuasa. Sebab apa itu amalan-amalan yang mudah. Dalam bulan Ramadan ni, amalan yang mudah yang kita nak, yang senang kita dapat. Amalan yang mudah, senang untuk kita dapat. Tadi saya dengar tadi ada yang berada di Mekah, sedang membuat umrah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi laksanakan yang terbaik, walau kat mana kita berada. Sebab bulan Ramadan ni adalah bulan yang dikabulkan segala doa. Mana ada yang rasa kesusahan, yang ada ditimpa satu musibah dari Allah SWT. Apa yang kita nak hajati, apa yang kita nak, kita mohon sebanyak mungkin. Sepanjang-panjang Ramadan ni banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Banyakkan. Sebab pintu rahmat Allah terbuka seluas-luasnya. Pintu rahmat Allah terbuka seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Dan para malaikat Allah SWT turun ke bumi Allah ni mencari setiap hamba-hamba Allah ni. Ini ya Allah, dia ni mohon sekian-sekian ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ni, ya Allah, hamba-Mu ni baik ya Allah. Selalu infak, selalu sedekah, selalu buat amal kebaikan. Tak tinggal ya Allah amalan-amalan Al-Qurannya, amalan-amalan kebaikannya ya Allah. Ampunkanlah. Malaikat memohonkan ampunan untuk hamba-hamba Allah ni. Ya Allah, ampunkanlah dosanya ya Allah. Ampunkanlah dosanya. Kita kena merebut maghfirah, peluang Allah nak bagi. Maghfirah ni satu perkara yang besar, satu anugerah. Satu anugerah. Untuk hamba Allah yang berjaya. Hamba Allah yang berjaya. Kena berusaha dengan sebaik mungkin. Jangan bazirkan. Jangan bazirkan. Jangan bazirkan. Tengok ahli keluarga kita. Kena ingatkan ahli keluarga kita. Jangan lalai bulan Ramadan ni. Jangan. Jangan lalai. Alah tak apalah, kejap-kejap je. Jangan tinggalkan solat sunat tarawihnya, jangan. Alah kan sunat je tu, tak boleh, jangan. Ini peluang Allah nak bagi. Yakin ke kita dapat Ramadan yang akan datang? Kalau kita yakin, berdosa. Sebab apa? Itu dah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belum tentu lagi kita dapat Ramadan yang akan datang. Ajak ahli keluarga kita. Buat yang terbaik. Baca Quran. Kalau susah sangat, masuk join kelas mengaji Quran. Sambil-sambil tu, kalau tak ada nama dalam tadarus Quran, tak apa, boleh buka mengaji sekali dengan Gemenur Iman. Nama dah penuh, tak apa. Buka sekali. Boleh join sekali. Buka Quran sama-sama. Ada bimbingan dan panduan. Jadi tak ada alasan. Sebab apa semua ni nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diriwayatkan bahawa guru-guru Abu Bakar bin Maryam rahimahullah pernah mengatakan jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah. Kerana bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat ganda pahalanya seperti seseorang
sedekah di jalan Allah fi sabilillah. Pahala bacaan tasbih, berzikir subhanallah lebih afdal dari 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Kita boleh lihat dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Kat sini dalam kitab tersebut dinyatakan berkenaan dengan supaya kita ni dituntut untuk bersemangat di dalam bulan Ramadan. Kena bersemangat. Tak boleh tak bersemangat. Kita kena wujudkan perasaan semangat. Kita kena wujudkan. Dan juga untuk kita bersemangat melakukan amalan iaitu amalan bersedekah. Paling mudah. Kenapa Ustaz asyik bersedekah je? Kerana amalan tersebutlah yang dapat membantu kita di mana nanti? Di alam barzah, di padang mahsyar. Amalan yang akan mengikuti kita selepas kita mati. Kita kat dunia ni hanya sementara. Sementara. Selepas kita mati, barulah kehidupan yang sebenarnya. Itu maksud. Selepas kita mati, itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Saya alhamdulillah pengalaman dah baru-baru ni dah join pengurusan khairat kematian. Jadi alhamdulillah, maknanya mengajar kita ni supaya sentiasa ingat kematian. Ingat kematian. Dan bila kita lihat jenazah, kita dapat rasakan kematian tu akan datang kat kita yang pasti. Dan mesti akan tertanya-tanya kepada diri kita, adakah kita dah bersedia? Saya uruskan jenazah. Memang menginsafkan benda tu. Secara automatik dapat membersihkan hati kita, diri kita. Kita akan sedar. Bila tengok sekujur tubuh yang kaku, kita letakkan diri kita kat tempat. Memang kita akan rasa gerun. Itu yang Nabi tuntut untuk kita sentiasa ingat kematian supaya bersedia. Amalan-amalan inilah sedekah paling mudah untuk kita jadikan amalan yang bawa kita ke alam barzah dan juga alam akhirat. Yang ikut, yang akan meneman kita, amalan yang akan menemani kita. Jadi kita kena merebut dengan sebaik mungkin. Dan kita boleh lihat pahala bacaan tasbih berzikir lebih afdal dari 1000 bacaan tasbih di bulan yang lain. Tadi kita istighfar kejap. Astaghfirullahalazim. Maknanya lebih baik, paling afdal, yang terbaik dalam bulan Ramadan ni. Dan jangan tinggal. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, hasbi rabbi, jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadun Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Maksudnya apa? Ya zal jalali wal ikram. Wahai Tuhan yang Maha mengasihani. Kemudian amitna ala dinil Islam. Matikanlah aku ni ya Allah dalam Islam. Amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam. Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam An-Nakhai rahimahullah mengatakan puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal dari puasa 1000 hari di bulan lainnya. Maknanya bacaan tasbih juga, berzikir subhanallah di bulan Ramadan lebih afdal dari 1000 bacaan tasbih. Ini ulama mengatakan dalam kitab tersebut. Dan juga pahala rakaat. Pahala rakaat itu jangan tinggal. Ini kebanyakannya di masjid dan surau, solat tarawih tetapi solat rawatib ni ditinggalkan. Jadi tak boleh. Jangan. Sebab solat sunat rawatib ni lebih utama daripada solat tarawih. Jangan tinggalkan. Buat. Kalau kita sakit ke apa ke, boleh lakukan kat rumah. Jangan jadikan alasan kita tinggalkan tarawih dalam bulan Ramadan.
Kita tengah berkumpul dengan ahli keluarga sekalipun, laksanakan sembahyang tarawih bersama ahli keluarga. Tak apa. Kat rumah. Kita hidup kan. Tak sempat lah Ustaz. Jangan kata tak sempat. Jangan kata tak sempat. Kalau kita buat seorang-seorang, dalam masa setengah jam boleh habis. Dalam masa setengah jam, boleh habis 8 rakaat. 8 rakaat boleh habis. Jadi jangan jadikan alasan. Kita ni akan ditanya oleh Allah. Takut kita nanti. Kamu buat apa kumpul berbuka puasa kat rumah mak tu ramai-ramai. Tapi ada tak yang mengajak solat, jom kita solat sama-sama. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak kita kena ikut. Kena ikut apa yang telah Allah tuntut untuk kita buat. Nabi tuntut untuk kita buat. Untuk kebaikan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Malah untuk kita senang di akhirat nanti. Tak susah kita nanti. Allah dengan Nabi cukup sayang kepada kita. Allah sayang kepada hamba-Nya. Nabi cukup sayang kepada umatnya. Nabi tak nak tengok kita penat. Nabi tak nak tengok kita susah ke akhirat nanti. Sebab dituntut untuk buat kebaikan. Ajak ahli keluarga. Dah cantik dah buku sama-sama kat luar. Buku sama-sama dekat hotel. Tetapi kita tinggalkan kefarduan kita. Kita tinggalkan kewajipan kita. Jangan. Tak apa, ajak pelan-pelan. Ada kadang yang WhatsApp saya, Ustaz macam mana Ustaz? Saya macam ni, ahli keluarga saya macam ni. Semua. Jangan risau. Sentiasa mengajak ahli keluarga kita kepada kebaikan. Nanti kalau kita dah tak ada, yakinlah, percayalah. Nanti kalau kita dah tak ada, dia akan rasa kan. Kan kita ada ahli keluarga kita selalu ajak kebaikan. Bila dia tak ada, kan kita rasa, wah Allah Akbar. Orang ni selalu nasihatkan aku. Orang ni selalu ajak aku ke kebaikan. Kan dah tak ada dah. Hilang dah dia. Jangan sampai macam tu dah tak ada, baru kita ingat. Jadi kita kena laksanakan kebaikan ni dengan sebaik yang mungkin. Paling nikmat sebenarnya bersama ahli keluarga. Dengan ahli keluarga paling nikmat. Jadi buat yang terbaik, insyaAllah. Dan juga, kita hendaklah bergembira melakukan amal kebaikan. Kena rasa seronok. Buat amal kebaikan ni rasa seronok. Bulan Ramadan ni bulan lain sangat. Betul tak? Bulan Ramadan ni rasa lain sangat daripada bulan-bulan yang sebelum ni. Dia punya keseronokan dia tu, nikmat dia tu lain. Sebab bulan yang paling mulia. Penghulu segala bulan. Kita ada penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Kita ada penghulu segala bulan. Bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kat sini, buat yang terbaik. Jadi Allah telah janjikan berlipat gandanya pahala amalan kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Allah dah janji dah. Kamu buat kebaikan, Allah akan gandakan macam ni. Tu yang kita dapat lihat betapa ramainya orang yang bersedekah, buat amal kebaikan. Sebab nak merebut yang pertama, maghfirah Allah. Pengampunan daripada Allah. Kita dapat yang ni, insya-Allah. Kita dapat maghfirah Allah ni, insya-Allah, ibu-ibu dan ayah-ayah, insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah yang berjaya. Rebut sebaik mungkin maghfirah Allah ni. Bulan ni lah Allah nak bagi. Yang paling singkat lah, maknanya singkat, secara singkat. Secara, yang rugilah. Secara singkat ini Allah nak bagi dalam bulan ni. Jadi rebut dengan sebaik yang mungkin. Kemudian kita boleh lihat dalam bulan ni juga Allah menurunkan Al-Quran. Dan juga Allah mengurniakan satu malam kepada kita, malam Lailatul Qadar. Kemuncaknya di 10 terakhir. Ini kejap je kita dah berapa Ramadan dah ni. Kemudian kita akan masuk pertengahan. Kemudian kita dah nak akhir Ramadan. Jadi di awal ni kita kena buat yang terbaik. Dan kita kena istiqomah sehingga akhirnya. Kemudian kenapa diturunkan Al-Quran bulan Ramadan? Kita dapat lihat. Bulan Ramadan bulan Quran.
orang tadarusnya, orang tak lekang dengan Qurannya. Sebab bulan Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran, kemuliaannya. Dan malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk turun ke bumi untuk mengajarkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Dan juga kita juga digalakkan untuk menghidupkan Ramadan ni dengan bacaan Al-Quran sehingga khatam Quran. Maknanya kita baca Quran sehingga khatam Quran. Niatkan dan azam dalam hati kita, aku nak khatam 3 kali dalam Quran dalam bulan Ramadan, insya-Allah boleh. Macam mana Ustaz? Yang susahnya Ustaz. InsyaAllah boleh. Jadi kita boleh lihat. Satu hari ada 5 waktu. Subuh kita baca 5 muka surat. Zuhur kita baca 5 muka surat. Kemudian Asar 5 muka surat. Maghrib 5 muka surat. Isyak 5 muka surat. Dah 2 juzuk. 2 juzuk setengah. Ataupun 2 juzuk suku lah. Untuk satu hari. Malam pula sebelum tidur kita baca 5 muka surat. Total satu juzuk ada 20 muka surat. Jadi dah senang-senang dalam masa 30 hari Ramadan kita dah boleh dapat 1 bulan 2 juzuk. Kalau lebih lagi kita boleh ambil 1 hari 2 juzuk dengan kita baca satu waktu 10 muka surat. Subuh 10 muka surat, Zuhur 10 muka surat, dah 1 juzuk. Asar 10 muka surat, Maghrib 10 muka surat, dah 1 juzuk, 2 juzuk. Kemudian kita baca pula waktu Isyak pula 10 muka surat, sebelum tidur 10 muka surat. Maknanya 3 juzuk satu hari. Maknanya dikalikan dengan 30, maknanya dapat 3 juzuk. Dibagikan dengan 30, dapat 3 juzuk untuk bulan Ramadan. Jadi nekat kan. Buat dia punya jadual. Catatan, buat jadual. Bagaimana kita nak menghatamkan 3 kali dalam bulan Ramadan. Jangan sibuk buat menu Karul Amin. Boleh. Tapi kita kena utamakan ni bulan Ramadan ni. Tak salah. Ni sekarang sibuk banyak viral. Banyak viral untuk kita ni merasa kenyang sepanjang hari. Jangan. Usahlah nak percaya sangat. Sebab fitrah puasa ni memang lapar, tuan-tuan, puan-puan, ibu dan ayah-ayah. Itulah fitrah puasa. Menahan makan, menahan minum. Dan kita kena merasakan lapar. Itulah puasa. Tak ada puasa kenyang di satu hari. Tak ada. Mesti ada lapar. Tapi petua-petua tersebut kita boleh amalkan untuk menambahkan tenaga. Tapi jangan salahkan orang yang bagi petua tu. Petua ni salah lah. Tak rasa apa pun. Jadi kita sahur ni kena makan. Makan berdoa. Makan ikut sunnahnya dan makan kena berdoa supaya kita ni tak rasa lapar dan kenyang. Tapi fitrah puasa adalah lapar. Kena ingat. Sebab kita menahan makan dan juga minum kita. Okey. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi, iaitu sunnah menghatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan adalah sunnah. Sunnahnya menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sekali. Sambil kita ikut tadarus, sambil itu kita kena hatamkan dengan sendiri kita. Dengan sendiri kita. Tak apa, pelan-pelan pun tak apa. Jadi ada usaha kita membaca Quran dalam bulan Ramadan. Okey. Kemudian kita lihat 3 peringkat yang Allah bagi kepada kita. 3 peringkat yang Allah nak bagi kepada kita. Apa dia? Dalam surah Al-Baqarah, kita boleh lihat ayat yang selalu ustaz-ustaz bacakan. Ayat yang selalu ustaz-ustaz bacakan berkenaan dengan puasa. Ayat yang tadi juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kat sini yang dikatakan
unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran ni hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Ini adalah galakan dan tuntutan supaya kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Ganjaran yang luar biasa dan berganda-ganda. Dan kat sini juga disunatkan membaca Al-Quran ni dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik. Kita baca Al-Quran dalam keadaan yang baik. Kena adanya wuduknya, kena sempurnanya. Jangan kita membaca Quran dalam keadaan yang tidak berwuduk. Ni adab antara adab-adab lah. Jangan main langgar je. Ada setengahnya yang tidak mengikuti adab-adab. Malah kita risau berkenaan dengan amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita dibolehkan membaca Al-Quran tanpa wuduk secara hafazan ataupun tidak memegang mushaf. Namun yang paling terbaik sekali membaca Al-Quran dengan membacanya dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar, iaitu dengan berwuduk dan juga menjaga adab-adab yang lain. Kita kadang ikut tadarus Al-Quran, kita ikut tadarus Quran, tapi kita kebanyakan tak mengikuti adab-adabnya. Jadi yang kena ikut adalah adab-adabnya. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, kita kena rebutkan peluang yang Allah bagi. Satu ayat saya nak kongsikan daripada surah Al-Insan ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya, dan dengan apa keadaan pun maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan. Ini Allah ingatkan. Allah ingatkan dengan mengerjakan semayang, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan semayang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Jadi kat sini kita telah melaksanakan, kalau kita buat kemulan, maknanya tadi kita dah buat solat tarawih, maknanya kita dah mencukupi solat malamnya. Maknanya bangun malam kemulan, kita dah dapat pahala ganjarannya. Dan lagi kita bangkit lagi, kita melaksanakan amalan yang soleh, lagilah kita digandakan segala amalan kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi amalan-amalan yang digalakkan dalam bulan Ramadan, solat tarawih, tahajud, witir, selawat, zikir, bersedekah, membaca Al-Quran dan berdoa. Ingat tadi, solat tarawih, tahajud, solat hajatnya, solat taubatnya, solat sunat rawatibnya. Tapi yang last sekali kita kena tutup dengan solat witirnya. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz kalau saya dah buat 3 penutup di 1 rakaat tu? Maksudnya solat witir adalah penutup segala solat sunat. Kalau ada yang solat di surau, di masjid, boleh semayang 2 rakaat rakaat tu, kemudian tinggalkan 1 rakaat untuk penutup segala solat sunat. Kemudian berselawat, zikir, bersedekah. Berselawat pun jangan lupa. Jangan kita buat hari Jumaatnya. Jadi buatlah sepanjang masa yang kita ada. Ingat. Kenapa Ustaz? Sebab selawat pun ada di dalam semayang. Bukan hari Jumaat saja. Ingat. Solat selawat ada di dalam semayang. Tak selawat, maknanya semayang kita tidak sah. Semayang kita kena berselawat ke atas Nabi SAW. Kemudian zikir, jangan tinggal. Zikir jangan tinggal. Jangan zikirnya bazar Ramadan. Zikirnya bazar Ramadan petang-petang. Jangan. Bazar Ramadan. Jangan. Tinggalkan. Zikir sebanyak bazar Ramadan. Jalan ta. Ini tak sabar ni. Ada tu. Sogo. Aduh, saya macam-macam. Ustaz percayalah. Jadi kena tahan. Tahan kejap. Tahanlah dulu. Buat yang terbaik.
Sabar-sabar dulu. InsyaAllah. Tak apa, buat yang terbaik. Ini je peluang Allah nak bagi. Alah Ustaz, tak cukup baju lagi ni Ustaz. Tak apa, sabar insyaAllah. Nanti adalah, kan? Ada masa pergi. Jangan kita tinggalkan sibuk. Sebab sesak tu. Kita tak sempat nanti nak pergi solatnya, nak berbuka terkejar-kejarnya apa semua. Jadi, bulan Ramadan ni biar tenang-tenang. Biar tenang-tenang kita. Jangan kita tergesa-gesa kepada perkara yang lain. Yang kita perlu tumpukan sehingga kita lalaikan. Kita jadi lalai. Yang sepatutnya kita tumpukan, terus jadi lalai. Kapet tak basuh lagi. Kapet tak hantar lagi. Nak cuci. Macam-macam nanti. Istighfar tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Jangan. Nak sikang singgah paksen kang 4 jam. Masuk paksen 4 jam. Tak jumpa jalan keluar. Bahaya. Jadi kita elakkan. Okey, jadi insyaAllah siapa yang melakukan qiyam Ramadan, sekarang ni kita buat apa ni? Qiyam Ramadan. Kita qiyam lah ni. Kita dah, maknanya kita qiyam Ramadan sekarang ni. Dengan apa? Dengan penuh keimanan. Ni Nabi kata, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, man qama Ramadana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran serta keampunan daripada Allah, akan diampunkan buatnya dosa-dosa yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Ni kita bangun ni, kita masuk dalam gemar iman ni, tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah ya. Kita qiyam ni. Kita qiyam dengan keimanan. Kita qiyam dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Allah ganjarkan kepada kita, diampunkan buatnya dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu maghfirah. Diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi Alhamdulillah, kat sini saya menyerulah kepada semua kekal istiqamah dalam munajat sahur. Dan apa yang nak diganjarkan adalah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat? Dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi insya-Allah apa yang dia sampaikan, saya telah sampaikan dalam munajat sahur ni. Jadi insya-Allah apa salah silap, perkongsian kekurangan hari ini, saya minta maaf banyak. Jadi apa yang terbaik ilmu yang kita dapat ni dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang berjaya dunia dan juga akhirat. Jadi ada ke nak slot soalan, ada ke nak buat ni? Tapi kita sampai pukul 5 saja. Sebelum kita nak tutup dengan zikir munajat dan juga doa. Waalaikumsalam. Boleh tanya ke Ustaz? Boleh. Kita dah solat berkeluarga di rumah. Tapi saya keluarga dia buat 8 rakaat. Jadi saya buat 20 rakaat. Jadi selepas solat 8 rakaat, saya sambung lagi 2 rakaat. Kemudian saya 12 rakaat lagi. Kemudian saya buat solat witir 3 rakaat, 2 salam. Boleh ke Ustaz? Macam mana cara yang terbaik? Dengan macam mana? Lepas tambah rakaat, kemudian solat witir. Selepas solat 8 rakaat, ahli keluarga dah buat. Sebab ada anak datang apa rumah kan. Jadi saya nak buat 20 rakaat. Akak buat 20 rakaat lah. Jadi akak selepas 8 rakaat, akak terus sambung, akak buat 12 rakaat. Solat tahajud. Solat ni. Tarawih. Tarawih. Solat tarawih. Jadi yang jemaah tadi buat solat witir lah. 3 rakaat. Jadi akak sambung sendiri, akak bayang sendiri, akak buat kat bilik, buat 12 rakaat. Kemudian akak buat solat witir. Lepas itu akak buat solat witir 3 rakaat, 2 salam. Boleh ke bersendirian? Nak tanya Ustaz. Ataupun apa cara yang terbaik? Adakah akak boleh ikut jemaah? Dia solat witir 3 rakaat, 2 salam. 2 rakaat tu akan niatkan solat tarawih. 1 rakaat tu akak tambah lagi 1 rakaat buat solat tarawih. Kemudian akak tambah lagi. Okey, macam mana yang terbaik? Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pertanyaan Hajah tadi,
Kalau kita sembahyang tarawih, kemudian kita ikut sembahyang witirnya, maknanya tak boleh sebab niatnya dia dah witir, sebab kita tahu imam ni nak witir. Jadi kita ambil langkah untuk keluar daripada sembahyang witir tu untuk kita melaksanakan solat sunat tarawih. Dan juga kepada mereka yang lambat macam kat surau ataupun kat masjid, kita masuk-masuknya kita tengok, kita nak ikut imam tu dia dah witir 1 rakaat, kita nak ikut, kita nak niat sembahyang tarawih, tak boleh. Melainkan kalau 2 rakaat. Kalau 2 rakaat tu boleh. Kalau 1 rakaat tidak boleh. Jadi tak ada masalah aja. Masya Allah. Amalan yang terbaiklah aja. Maknanya sambung balik untuk tambahkan bilangan rakaat tersebut. Itu dalam bulan Ramadan memang kita sangat-sangat dituntutlah untuk kita melakukan amal kebaikan dan amal soleh. InsyaAllah. Ustaz, sebab ini ada keluarga datang, kita buat kat rumah. Jadi biasanya saya dan suami pergi masjid. Tapi di masjid, saya buat 8 rakaat. Dah set 8 rakaat, doa. Kami balik. Kemudian saya sambung lagi 12 rakaat. Kemudian saya solat witir 2 rakaat sampai 1 lah. Jadi sebab malam tu ada tadarus Al-Quran. Saya masuk Gemano Iman lah. Ada grupnya. 10.30 bermula. Jadi saya balik, saya sambung. Kadang-kadang saya makan dulu, boleh saya? Boleh. Saya sambung balik solat dia. Tak ada menyalahi lah ya. Mana pahalanya macam mana, adakah? Bukan kita nak kena buat pahala, tapi nak buat sebab ini berlaku dalam bulan Ramadan saja. Tarawih tak ada bulan-bulan lain, Ustaz. Ustazah syurkan macam itulah. Betul. Itu yang kita nak. Tarawih ni tak ada pada bulan lain. Tarawih ni bulan Ramadan. Tu nikmat bulan Ramadan. Kalau kita buat tarawih bulan lain tu, faham-faham je lah. Tarawih ni bulan Ramadan saja. Jadi, kita kena buat laksanakan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Tak ada masalah aja, tak ada masalah. Lepas tu ikut pula tadarus Gemano Iman. Masya Allah. Jadi itulah yang dituntut. Jadi Alhamdulillah. Sama-sama kita semua insya-Allah. Jadi ada apa-apa lagi sebelum kita nak zikir munajat kejap? Sebelum kita doa lah. Sama. Ada lagi soalan lain? Jadi kita boleh teruslah. Zikir munajat dan juga doa. Munajat je. Ada session sahur apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita zikir munajat. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu. Tiada di hatiku ya Allah, hanya di hatiku ya Allah. Cahaya Muhammad, selawat ke atasnya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada di hatiku selain Allah.
cahaya Muhammad, selawat ke atasnya. Tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Cukuplah bagiku, ya Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad, selawat ke atasnya. Tiada Tuhan selain Allah. Sama kita doa, insyaAllah. Doa pada bulan Ramadan adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan. Jadi dah tak susah-susah lah kita nak cari waktu yang mustajab. Setiap masa dalam bulan Ramadan, lagi-lagi nak bersahur ni, waktu nak sahur ialah salah satu waktu yang mustajab. Sama-sama kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim. تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, akhirkanlah hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, akhirkanlah hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ringankanlah ya Allah apabila sakaratul maut mendatangi kami ya Allah. Ringankanlah ya Allah. Ringankanlah sakaratul maut kami ya Allah. Dan pertimbangkanlah timbangan yang berat untuk kami di perhisapan nanti ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna fi lailatul qadr. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna fi lailatul qadr. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami pada bulan Ramadan dan rezekikan dan sampaikanlah kami semua ya Allah dalam ke malam Lailatul Qadar. Sampaikanlah ya Allah semua jemaah yang hadir Gembira Iman ini ya Allah dan juga ahli keluarga kami ya Allah ke dalam malam Lailatul Qadar. Temukanlah kami ya Allah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Malam yang kau janjikan pengampunan ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunlah segala dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Dosa pasangan kami, anak-anak kami ya Allah. Dosa adik-beradik kami ya Allah. Dosa ahli keluarga kami ya Allah, sama ada hidup ataupun yang telah pergi mendahului kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah bulan Ramadan ini ya Allah bulan pengampunan untuk kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah ya Allah rahmat-Mu ya Allah
maghfirahmu ya Allah. Dan ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah. Bebaskanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Bebaskanlah kami ya Allah daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Dengarlah ya Allah doa kami pada pagi ini ya Allah. Doa kami dan munajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan kami hamba-Mu yang berputus asa, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah, ya Allah, iman kami. Kuatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Sihatkanlah kami, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Pasangan kami, zuriat kami, keturunan kami, ya Allah. Hamba-Mu yang baik, yang soleh dan solehah, yang menjaga solat, ya Allah, yang berbakti kepada kedua ibu dan ayahnya, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, keturunan kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, yang akan mendoakan kami, ya Allah, yang menjadi, ya Allah, sahab akhirat kami, ya Allah, yang menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkanlah kami, ya Allah, daripada api neraka-Mu, ya Allah. Selamatkan kami daripada azab kubur-Mu, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah, daripada bala-bala petaka dan bencana-Mu di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, rahmatilah kami dan jemaah-jemaah gubernur iman, ya Allah, yang sentiasa melakukan amal soleh dan solehah, ya Allah, yang sentiasa melakukan amal kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Istajib du'ana, ya Allah. Istajib du'ana, ya Allah. Istajib du'ana, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bina wa bikum. Bina wa bikum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, insyaAllah teruskan bersemangat. Teruskan usaha yang terbaik. Ya, sentiasa mendoakan antara kita satu sama lain. Ya, doakan sahabat-sahabat kita ni dalam online ni. Tak pernah pun kita jumpa. Tapi kita rasa dekat di antara satu sama lain. Masya Allah. Itulah nikmat, kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti ada raya nanti untuk ada pula open house. Jangan lupa jemput-jemput berkenalan antara satu sama lain. InsyaAllah. Inilah silaturahim yang sangat-sangat terbaik. Di alam maya, di online ni tak pernah berjumpa. Tapi kita rasa dekat di antara satu sama lain. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Gubernur Iman mengadakan platform yang terbaik. Dan terima kasih kepada jemputan. Jadi insyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat bersahur semua. Selamat bersahur. Dan buat yang terbaik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran. Khairul jazak atas perkongsian ilmu tadi. Semoga kita dapat meneruskan kehidupan dan beramal untuk bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapat maghfirah Allah, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada para jemaah yang dapat meneruskan berada di Google Meet pada kuliah munajat sahur pada malam ini. Semoga kita mendapat juga maghfirah daripada Allah, insya-Allah. Okay, Ustaz, untuk akhir bahan seterusnya kuliah pada pukul 2 petang nanti, iaitu bersama Satizah untuk satu juzuk satu hari bersama Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad, insya-Allah. Saya selaku moderator pada malam ini untuk munajat sahur memohon kemaafan dan kekurangan dan kesilapan sepanjang mengendalikan kuliah pada malam ini. Sebelum kita akhiri kuliah munajat sahur ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr, dan saya sudahi dengan kalimah ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.